اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 66, baris yang kelima daripada bawah. Surat 66, baris yang kelima daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan memaki dan melihat aurah dan dengar mengumpat dan mengurang sukatan dan timbangan. Ini sambungan daripada maksiyah, daripada anggota zahir yang wajib atas kita memelihara. Maksiyah daripada anggota zahir yang wajib kita memelihara. Anggota zahir ni mata, telinga, lidah, perut, faraj, tangan dan kaki. Yang terdahulunya pelihara daripada makan riba, minum perkara memabukkan, makan harta anak yatim dengan tidak sebenar, makan perkara yang haram, itu maksiat zahir, maksiat perut. Kemudian mengumpat, pelaga orang, dusta, dan memaki. Ini di antara maksiat lidah. Yang mana memaki ini, kalau dalam kitab Hidayatus Salikin, maksiat lidah yang ke-6, iaitu memaki. Dalam kitab Hidayatus Salikin didatangkan didatangkan 8 maksiat lidah yang wajib kita memelihara. Didatangkan 8 maksiat lidah yang wajib kita memelihara. Jadi maksiat lidah yang ke-6 dalam kitab Hidayatus Salikin adalah melaknat dan juga memaki. Melaknat dan juga memaki. Melaknat ni menyumpah. Laknat tu sumpah. Sumpah serana. Ada. Dipanggil sumpah serana. Tu melaknat, sumpah serana. Memaki ni, memaki dengan kata-kata yang keji. Memaki dengan kata-kata yang keji. Kita fahamlah memaki ni. Yang mana memaki dan juga melaknat itu haram ijma' ulama'.
Memaki, melaknat itu haram, ijma' ulama' atunya. Itu di antara maksiat lidah yang wajib kita memelihara. Memaki, melaknat ni lebih besar daripada mengumpat. Memaki, melaknat lebih besar daripada mengumpat. Mengumpat ni cakap biasa je, cerita keburukan orang. Bukan kita keburukan pula, keburukan yang sebenar. Itu mengumpat. Dia tak ada menggunakan perkataan yang kasar-kasar mengumpat ni. Bukan ni. Allah dia tu gemuk. Dia tu maknanya uduh. Itu percakapan biasa. Itu pun sudah haram, ijma' ulama'. Memaki, kemudian melaknat, tu lagi berat daripada memaki. Melaknat lebih berat daripada memaki. Jadi memaki lain, melaknat lain. Dan kita ada Salikin, dia letak sekali lah di mushaf 63 tu. Dia kita ada Salikin, kitab yang kedua kita baca tu. Mushaf 63 ke 6, dia datangkan 8 maksiat lidah. Engkau pelihara lidahmu itu daripada melaknat akan sesuatu daripada makhluk, dan daripada maki akan sesuatu daripada makhluk. Maka sayugan jangan engkau laknatkan sesuatu yang dijadikan Allah dengan laknat yang ditentukan. Laknat yang ditentukan, laknat yang khas. Laknat yang khas. Laknat yang umum Quran pun sebut, laknatullahi alal kafirin, melaknat oleh Allah atas orang kafir. Laknatullahi alal kazibin, melaknat oleh Allah atas orang yang dusta. Itu laknat secara umum, bukan laknat secara khas, secara tertentu atas seorang-seorang kafir. Bukan tu laknat secara umum. Hak ni laknat yang ditentukan, yang dikhaskan. Hak ni dilarang pada syarak. Laknat umum hak tu dibenarkan pada syarak. Pada ni laknat maki akan makhluk ni, sama ada manusia makhluk ni atau binatang. Binatang pun tak boleh nak laknat. Menatang kucing tau. Dia nak marah. Memang kucing tu menatang dah. Kita menatangkan kucing pula dah. Kejut kucing. Menatang dah. Natang ayang ni. Celaka ayang ni. Dia tu. Kalau natang tu pelik lah ayang, sebab dia natang dah. Binatang. Celaka ayang ni. Tu dilarang belaka tu. Bukan hanya dilarang melaknat akan manusia, dilarang melaknat, memaki akan makhluk Allah. Situ. Sama ada makhluk Allah tu manusia, atau binatang, atau batu, atau kayu, atau api, atau makanan, atau lainnya. Sama ada orang Islam atau orang kafir yang tertentu bersalahan dengan umum, maka itu tiada mengapa. Yang tertentu khas. Melaknat, memaki khas kepada seseorang. Umum, tu tak apa. Pada ni umum. Maknanya secara umum, bukan secara khas. Walaupun kafir sekalipun, dilarang pada syarak. Melaknat dan juga memaki. Kita ni sebut memaki je lah. Ni sebut memaki. Memaki dan juga melaknat itu diharamkan. Kalau melaknat secara khas lah, secara tuju pada seseorang, walaupun orang kafir sekalipun. Walaupun orang kafir sekalipun. Tetapi terkadang orang kafir yang terlampau menzahirkan kejahatan, itu boleh pula. Dia menzahirkan kejahatan. Macam Abu Jahal, dia menzahirkan kejahatan. Abu Lahab, dia menzahirkan kejahatan. Itu dibenarkan. Hak kafir, hak berat-berat tu dibenarkan. Tapi sayugianya, seeloknya jangan juga. Gitu. Sekarang melaknat orang kafir secara umum tu, hak tu tak salah.
Itu tak salah. Syarak benar kan. Tapi aula jangan juga. Tapi syarak benar kan. Laknatullahi alal kafirin. Laknatullahi alal kazibin. Allah laknat orang kafir. Allah laknat orang dusta. Tapi bukan khas, umum. Khas ni laknat atas Abu Jahal. Laknat atas Abu Lahab. Cakap tak boleh. Tapi kalau melampau, tabat siada abi lahabin wa tab. Tu khas tu. Bukan Abu Lahab je. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Dengan bini-bini dia sekali Ummu Jamil. Ummu Jamil tak bini dia tau. Bini Abu Lahab. Bukan Ummu Jamil. Ummu ibu Jamil tu comel. Ibu pada anaknya comel ke apa? Itu Quran sebut khas. Sebab apa? Sebab kafir yang melampau. Abu Jahal, Abu Lahab. Jadi masa kita pun sama. Tapi walaupun begitu, sayugianya jangan. Sayugianya jangan. Selepas daripada peperangan Badar. Ada sahabat yang memaki orang musyrikin yang mati dalam perang Badar. Nabi larang. Perang Badar kan ramai musyrikin mati kan. Jadi ada sahabat dia memaki hak mati tu. Waktu Nabi larang. Badar ni. Walaupun dia tu mati kafir dalam peperangan lawan Nabi SAW. Memaki, melaknat di antara perkara yang diharamkan ijma' ulama'. Sekarang ni memaki, melaknat ni bukan dengan lidah. Sekarang ni dengan tangan. Dengan tangan. Dengan tulisan. Dengan tulisan sekarang ni. Kalau tu tengok dalam FB tu orang dah tahulah. Macam sebut minggu lepas lah, nama orang Islam. Terkadang nama je Islam barangkali, tapi bukan orang Islam kot. Gitu je lah. Orang kafir yang menyamar sebagai orang Islam untuk melagakan sesama orang Islam. Memang ada yang kerja dia begitu. Sebab itulah kita ni kena cermat. Kadang-kadang dia sengaja datangkan cerita tidak sebenar. Cerita yang tidak sebenar tu sangat mudah diketahui kemudian bahawa cerita tu memang tidak sebenar. Dia datangkan cerita yang tidak sebenar. Direkalah dengan gambar dengan apa. Cerita yang tidak sebenar tu kalau kira kok, maknanya kata ke dia sendirilah orang tak sebenar tu. Tapi dia yang buat. Dia buat. Jadi terkadang ada orang yang masuk perangkap. Dia pun share. Kenalah. Sebab apa? Sebab cerita tak sebenar tu cepat sangat tahu tak sebenar. Yang buat cerita tak sebenar tu dia sendiri yang buat. Dia sendiri yang buat. Cerita tak sebenar atas dia. Tapi cerita tak sebenar tu sangat mudah. Nyata kemudian tak sebenar. Tapi ada orang yang betul benar ni, dia masuk perangkap, dia ambil cerita tu, dia share. Akhirnya kena atas dia. Apa kamu orang agama, cerita tu jelas palsu, bohong, tak betul. Dia ambil sini ni. Siapa sini ni sebenarnya? Hak keluar cerita tak betul tu terkadang diri sendiri. Dan dia ada grup dia pula share ni. Mana makan mana pula ni apa ni? Buat kerja tak betul tak betul. Padahal cerita tu tak betul pun. Tapi ramai ada orang pun masuk termasuk orang yang betul benar dia ambil juga tu. Kena cermat. Macam-macam cara. Sebab mereka memang kerja mereka dah seumpama tu. Kerja mereka dah untuk memecah belah kan, untuk melaga-lagakan. Tapi terkadang dalam FB tu betul benar lah orang Islam kita terkadang dalam gambar tu masuk gambar anak bini pun ada. Jadi dia buat kerja jahat. Dia maki hamung, dia melaknat, dia kata babi, khinzir, mudah-mudah je. Tapi dalam gambar tu sertakan gambar FB dia dengan anak bini. Kalau adalah sesiapa yang
mulutnya masing, doanya, lintasan di hatinya diperkenankan oleh Allah. Bukan doa dengan lisan, dengan lidah. Orang yang ada kedudukan di sisi Allah ni, terlintas di hati tu orang perkenang dah. Jadi terkadang takut terlintas di hati. Orang kerja jahat gini, biar Tuhan turun bala. Bila Tuhan turun bala, al-bala iza nazala amma. Bala turun dia akan meratai, bukan kena kepada hak bapak tu. Kena pada bini, kena pada anak. Orang ni apa panggil? Orang yang mengundang bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mengundang bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang atas dunia pun sembunyi diri dah. Atas dunia pun sembunyi diri. Pernah berlaku di tempat kita. Orang yang ada kedudukan lah. Doktor contohnya. Tiba di share satu benda yang sangat jahat. Orang pun cari dia sampai ke klinik. Sembunyi diri benar. Tengok. Menyusahkan kehidupan diri dan keluarga. Dah orang pun, ni siapa orang ni? Siapa? Orang pun share. Ini FB dia. Klinik dia di sini. Orang carilah. Sebab apa? Jahat sangat tulisan. Duduk di tempat negeri kita, tapi tulisan jahat. Orang cerdik, bukan orang bodoh. Tapi apa? Dia membodohkan diri sendiri. Dia cari dosa free, itu dosa akhirah. Atas dunia, di sendiri pun tak selamat. Di sini pun tak selamat. Orang cari. Orang yang jenis-jenis panas barang, buat lebih kurang dicari, boleh jakit lah. Ini dalam FB sekarang. Mengumpat, memaki, melaknat, memfitnah. Lepas tu ada pula yang tukang sapok. Sapok lah banyak-banyak. Sebab orang yang kamu tuju umpatan, makian, laknat, fitnah tu, orang tu terima pahala. Yang tukang wak mula tu, banyaklah pahala diberi pada orang yang dizalimi tu. Lepas tu dalam ebilok ramalah yang tukang sokong. Baguslah. Sebab apa? Pahala kamu masing-masing akan diberi pada orang yang kamu umpat, yang kamu maki, yang kamu laknat, yang kamu fitnah. Jadi orang yang dizalimi tu kok senyum di pada masyarakat, boleh pahala free. Faham tak ni? Boleh tengok dalam FB lah. Jadi seolah-olahnya tak ada akhirah. Tapi kalaulah kata kita orang Islam ni tak percaya pada hari akhirah, pelik pula. Dan kalau percaya, kenapa buat seumpama tu? Sebab itulah dalam hadis Nabi, dia akan sekalikan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Dia sekali dua tu. Sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari kesudahan. Dia regu dua tu. Kenapa tak? Siapa yang beriman dengan Allah dan beriman dengan malaikat? Tak? Siapa yang beriman dengan Allah dan beriman dengan kitab? Siapa yang beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul? Siapa yang beriman dengan Allah dan beriman dengan qadar dan qadha? Dah? Ada tak sebut gitu? Ada sebutnya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari kesudahan, hari pembalasan. Siapa yang Allah Taala Nabi pasangkan dua rukun iman? Sebab ini bicara bab akhirat. Bicara bab balasan baik buruk di hari akhirat. Ada banyak hadis yang seumpama tu. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman Allah dan hari kesudahan, bahkan dia berkata perkataan yang baik ataupun dia berdiam diri. Sebab apa? Sebab perkataan ni di hari akhirah akan dibentang. Kalau perkataan jahat tu pula membabitkan dosa kena Adam, mengumpat, memaki, melaknat, memfitnah, tu sama telah lah. Seolahnya tak ada akhirat. Tu boleh buka dalam FB, tengok Allah, ada manusia yang seumpama ni, tapi yang tukang sapok bawah. Laki ada, perempuan ada, lelaki ada, perempuan ada. Pertama kalau orang perempuan pula, lagilah hebat dia punya tulisan. Orang perempuan jangan main. Dia punya tulisan lagi hebat. Suami dia di mana tak tahulah.
Kalau tak ada suami lagi, ayah dia di mana, abang dia di mana. Sebebas-bebas tu dalam FB. Tak ada akhirat ke? Tapi memanglah semua beriman akan hari akhirat. Tapi macam mana kita nak berhadapan di hari akhirat? Pahala akan diberi kepada orang yang diumpat, dimaki, dilaknat, difitnah. Dalam FB pula dia tidak akan padam. Kalau mengumpat, memaki dengan lidah, tak ada rakaman suara, perkataan tu sudah tidak ada lagi, dah hilang. Tak ada ni. Tapi kalau ditulis dalam FB, perkara tu akan berpanjangan sampai kiamah lah. Sebab apa yang dimasukkan dalam FB ni tak ada expired tau. Masuk FB cukup setahun dia akan terpadam. Ada gitu? Dia tak ada, dia akan berpanjangan. Jadi kalau umpatan makian dia akan berpanjangan. Adalah FB. Kemudian kena orang share pula. Allah, berat. Banyak manalah dosa. Banyak mana pahala nanti akan diberi kepada orang yang ada zalimi atas dunia tu. Akhirah akan datang. Atas dunia pun tak akan ke mana orang yang seumpama ni. Boleh tengoklah. Orang yang berat-berat sangat perkataan dia. Tambahan pula pada orang-orang alim ulama'. Perkataan dia berat-berat masa-masa dulu. Tengok kemudian tak ada nilai pun. Ini sungguh. Dulu dia punya lidah dia tu, Allah, kita kata kok, tak makan samang lidah dia tu. Mana cakapan dia tu cakapan kotor lah. Tuju pada alim ulama'. Tapi kemudian tu tak ada ke mana. Keluarga pun kucalana. Masa dulu nampak hebat lah. Duit banyak. Kerana duit banyak tu lah dia buat kerja macam-macam dengan perkataan dia tu. Dia nampak dia ni kuat, dia mudah dapat duit. Tapi kemudian tak ke mana. Hidup atas dunia ni pun sudah kita tengok kok. Daripada masyarakat dalam kubur macam mana nak berhadapan. Dah banyaknya dosa dengan lidah tu. Dulu lidah. Sekarang ni dosa dengan tulisan. Macam mana nak berhadapan di hari akhirah. Macam mana di alam barzah. Macam mana di alam barzah. Sedak. Maki hamu alim ulama. Mati. Ada pesta itu kan. Kena serangan jantung. Kena stroke. Lepas tu mati. Tak sempat minta maaf. Tak sempat bertaubah. Macam mana di alam barzah dianya. Bagian dia lah. Sedap sangat dia FB ni. Dengan umpak, dengan maki, dengan melaknat, dengan memfitnah. Tiba-tiba serangan jantung meninggal. Kena stroke, tak sedar berapa masa, lepas tu meninggal. Sempat bertaubat, sempat minta maaf. Ni. Hak ni hak berlaku-berlaku dah. Tapi diteruskan oleh orang lain pula kemudian. Free dia ingat. Kita ni kena jaga molek bahagian keluarga kita. Anak cucu kita peringat. Mana kita kena peringat. Ni bab dosa pahala. Batu pembicaraan bab maksiat mata, maksiat telinga, maksiat lidah, maksiat perut, maksiat faraj, maksiat tangan dan kaki. Dia antara ilmu fardu ain yang wajib kita ajar anak-anak kita sebelum mereka balik. Tak cerita maksiat mata, telinga, lidah, perut, parah, tangan, kaki ni. Maksiat yang terhasil di 7 anggota zahir. Itu di antara ilmu fardu ain yang wajib kita ajar pada anak kita sebelum mereka balik.